berbagai-bagai tafsiran. Ada katanya ini Imam Ibn Katsir merujuk dalam kitab Taurat. Dia ambil kitab Taurat, lepas tu dia kupas apa yang dikupas oleh Taurat. Taurat sebut katanya iblis tu dia menggelincirkan Adam dan Hawa itu melalui dia masuk dalam seekor ular, dan ular tu masuk dalam syurga. Ada tafsiran begitu. Ada pula tafsiran yang kedua kata syaitan tu sebenarnya duduk dekat bumi, tapi dia kontrol jauh, menyebabkan Adam dan Hawa tu terpengaruh. Ini mungkin sistem remote control. Anda rasa sistem remote control ni mungkin orang asal-asal orang buat ni baca kitab Imam Ibn Katsir. Anda rasa lah, wallahu a'lam. Anda baca, dahsyat juga orang dulu punya tafsiran kan. Dia daripada dunia, macam mana dia kontrol untuk menyesatkan Adam dan Hawa. Ada tafsiran tu datang, ada dalam kitab tafsir Imam Ibn Katsir. Tak apa, yang pastinya dia sesatkan Adam dan Hawa. Dan itu style orang dulu. Zaman sekarang iblis nak sesatkan kita dengan cara yuwaswisu fi sudurin nas. Dia menwas-waskan di dalam hati manusia. Syaitan tu anak beranak iblis. Dan kita kena bagi tahu, anak selalu bagi tahu, syaitan bukan nama makhluk. Syaitan ni nama perangai jahat yang melekat kepada makhluk. Kullu mutamarridin minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai'in fa huwa syaitan. Semua yang jahat, jin ke dia, manusia ke dia, binatang ke dia, dah jahat, setan. Siapa dia yang bagi-bagi manusia dia jahat? Siapa dia yang bagi jin jadi jahat? Siapa dia yang jadikan mereka ni jahat? Dia ada tukang pengaruh. Yang mempengaruhi itu siapa dia? Iblis. Iblis dia ramai anak buah. Antara anak buah dia orang. Antara anak buah iblis ni orang, manusia. Bila manusia tu jahat, dan manusia tu kadang-kadang dialah yang berusaha untuk meragu-ragukan kita tentang Islam. Laku. Ada jin yang meragu-ragukan kita. Macam mana? Masa kita sembahyang. Duk sembahyang ni ada 10 orang angkat takbir sampai 10 kali tak masuk-masuk. Allah. Yang pelik Pak Imam rokok dia dapat. Tu ada kat ni tu kan. Orang ngai betul. Ada ni. Masa anak mengaji pondok dulu tak apa. Masa zaman anak ni dia tak pakai lagi pilipad, dia pakai telaga. Zaman anak belajar pondok dulu. Pilipad ni baru lagi, sekarang dah canggih lah pondok sekarang pun. Dulu Syekh Dun ngaji pondok ni betul-betul telaga. Dulu kawan kita malam tidur mengigau, mimpi wajib mandi. Mimpi tak apa, masalah mimpi aksiden minyak pula tumpah. Tu masalah. Wajib mandi lah mamak ni. Dia bangun pagi-pagi tu, subuh pukul 5.30. Dia bangun tu pukul 3.30. Nak apa? Nak mandi jenabah, nak mandi wajib mamak ni. Dia mandi tu daripada pukul 3.30, dia selesai mandi pada pukul 8 pagi. Kenapa? Was-was. Dia dah ambil air tu, lepas tu dia nak ambil yang kedua tu, air tu menitik. Ni air mustakmal ni. Apa? Dia panggil kapal tau, Belenti tu. Bekas air tu lah yang ambil kan. Kemik benda tu. Mamak tu sorak. Sebab apa? Was-was. Dia pergi ambil air semayang tu, dia mari semayang tepi kita confused. Kau ambil air semayang ke kau mandi? Boleh tanya soalan tu. Sebab was-was. Dia ada ni, perangai was-was ni. Anda pergi pergi semayang kat masjid Kampung Baru sekali. Ini cerita lama lah. Pergi semayang tu, ada seorang mamak dia cukup pelik. Dia pakai serban. Dia punya kain serban dia tarik tutup muka. Mamak. Bila time dia semayang dia buka. Tak apalah ada masalah dia buka tutup tu. Tapi masa dia sujud tak nak terkejut. Dia sujud tu dia tepuk kat atas kepala. Anda kata pelik mamak ni. Kenapa semayang dia tepuk? Ada ni. Dia was-was. Ada pula was-was masa tengah semayang. Dia baca Bismillah tu nak boleh ke Abid Ar-Rahman Rahim tu 10 kali ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh sekejap, baca balik Bismillahirrahmanirrahim. Allah, susahnya semayang. Kita dengar tu penat dah. Agak-agak dia penat tak dia? Kita dengar penat dah, dia lagi dah penat. Mamat tu kesian ke dia Syekh? Was-was nak semayang. Kita di kat tepi, dia tengah semayang ni, dah baca dah sampai Ghairil Maghdubi, disebabkan dia baca kuat Bismillahirrahmanirrahim. Kita, aku baca di Dina tadi, ulang balik kita ni. Jangan orang macam tu lah. Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in pada zaman dulu, dia pernah sebut, orang was-was ni bukan setan kacau dia kacau setan. Dia tu bermain-main dengan setan. Sebab setan dah kacau sikit tinggal, dia pula pergi layan setan tu kan. Pergi layan tu jangan layan. Masalah tapi tu Allah tak masuk ke? Setan ni buat macam tu kata. Masalah Allah masuk tak masuk. Allah tak masuk. Tak masuk apa? Masuk dah tu. Kan?
Susah juga sebab kita faham fiqh ni. Bila sembahyang ada niat. Niat apa dia? Mesti usolli fardhu zuhri arba'a rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Masa kat takbir tu kena ingat usolli fardhu Allah. Susah ni kau. Susah, bukan macam tu sebenarnya. Niat ni hati tau. Lidah ni tak berlapang tak apa. Niat ni kat sini tau, kat sini, kat hati ni. Ni berlapang ni tak perlu tak apa. Kenapa suruh niat ni? Tujuan dia masa kita buat amal tu kita tahu kita buat apa. Macam kita kata Allah, orang pegang lekan kita. Tak buat apa Syekh? Sembahyang Zuhur lah. Takkan aku tak tahu kot. Niat dah tu. Maksud Imam tu dah ada niat lah. Yang tak ada niat, masa Allah kita pegang. Tak buat apa ni? Ish, main bola kot. Tu tak ada niat apa lagi. Yang tu sembahyang tak ada niat. Yang orang kita tahu yang katakan niat tu, dia buat satu benda tu dia sedar dia buat apa. Dia buat tu dia sedar dan dia tahu apa yang dia sedang buat. Itu dikatakan sebagai niat. Nampak? Usolli fardhu zuhri itu cadangan ulama. Siapa cadang tu? Al-Imam As-Sayyidi. Dalam kitab mana? Al-Ashbah wan Nasair. Memanglah ada cadangan tu. Cadangan dia sebab pada masa tu orang sembahyang macam kita tak hilang kat takbir. Tak buat apa ni? Main bola kot. Macam tu kan. Jadi sebenarnya niat tak payah, usolli tak payah. Hati kecil kata, aku ni sembahyang zuhur 4 rakaat. Makmur kerana Allah. Itu pada okey lah. Itu pun sudah ada niat. Masalah yang tu kita besar-besarkan sangat tu. Bila kita besar-besarkan sangat benda tu, akhir sekali bila kita sembahyang syak. Tengah sembahyang was-was. Syaitan pun nak keluar. Mamak ni dia ingat usolli fardhu zuhri. Kita dikacau kalau tak ada. Last sekali Allah tak masuk. Padahal udah kena tahu tu. Syaitan semua tu. Dah tinggal dengan orang macam tu. Jangan susahkan. Ibadat bukan susah mana pun. Ibadat ni senang. Yang menyusahkan kita. Ingat situ insya-Allah. Apa kita tahu kan? Tahu. Nak gambarkan memang ada kerja menwas-waskan manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa setan yang pergi waswaskan dalam hati kita tu? Nama dia Al-Khannas. Allah Ta'ala sebut dalam Qul a'udzu binnas tu kan? Al-Khannas yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Siapa dia Al-Khannas ni yang mewaswaskan orang dalam hati orang ni? Kata Allah Ta'ala minal jin wan nas, daripada kalangan jin dan juga manusia. Yang jin tadi waswaskan kita dengan sembahyang, ragu-ragukan kita dengan Islam. Terfikir Islam ni boleh ke tidak kan? Bahasa macam tak logik. Dia bukan logik masalah kan? Tapi ada pula faktor orang. Ada orang yang mewaswaskan kita tentang Islam. Dia buat ceramah tahu Islam terlibat kain tau. Kalau sana kan menolak Islam ni, habis tak maju tau pak. Ojek gitu mendengar kan. Ada ni maksud itu dilakukan oleh manusia. Sebenarnya mereka ni anak murid kepada iblis. Laknatullah alaih. Anak murid yang tak sengaja telah jadi anak murid kepada iblis. Fa'azallahum asyaitanu anhuma. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'azallahum asyaitanu anha, telah menggelincirkan oleh iblis laknatullah alaih terhadap dua Adam dan Hawa tadi, anha, daripada syurga. Macam mana cara dia buat untuk nak menyesatkan manusia, kata Allah SWT. Jadi bila iblis dia menyesatkan, tiba-tiba Adam boleh termakan. Adam ni Nabi. Bukankah Nabi itu terselamat daripada sebarang kesilapan? Soalan pula. Bukankah Nabi-Nabi itu tidak mudah dipengaruhi? Kita kena ingat dia ada silap yang menyebabkan pada dosa, tapi ada silap yang tidak melibatkan kepada dosa. Yang dikatakan maksum itu adalah silap yang tidak melibatkan dosa. Itu maksum. Silap tu tak silap sebab orang. Kalaulah Nabi tu tak pernah silap, maka Nabi tu bukan orang dah jadi malaikat. Nampak? Kaedah orang ni dia mesti buat silap, tapi silap Nabi-Nabi ni tidak melibatkan kepada dosa. Dan Nabi-Nabi pun kadang-kadang boleh dipengaruhi. Macam kita dah cerita kat sebelum ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Allah Ta'ala sebut berkait dengan seorang munafik daripada Mekah, namanya Al-Akhnas bin Syuraiq Al-Thaqafi. Munafik tau. Kita ni kenal orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul Jir. Sebenarnya ada lain juga. Antaranya adalah Al-Akhnas bin Syuraiq Al-Thaqafi. Duduk kat Mekah, masuk ke Madinah, mengaku Islam, pergi jumpa Nabi SAW. Pergi mengaku depan Nabi, saya ni Islam. Saya ni Islam yang baik. Saya dah tinggallah kafir-kafir dulu ni, jadi Islam betul-betul ni. Nak duduk bawa kerajaan kamu ni, wahai Rasulullah, boleh ke tidak? Oh, macam ni pun Islam, okey lah. Nabi pun terpengaruh.
Bila terpengaruh, dia pergi dekat Aus, dia naikkan semangat Aus nak bagi gaduh dengan Khazraj. Dia pergi dekat Khazraj, dia naikkan semangat Khazraj untuk nak jatuhkan geng Aus. Hampir-hampir nak gaduh di antara dua kabilah yang pernah disaudarakan oleh Nabi SAW. Bila hampir-hampir tu, Allah Ta'ala pun turun Al-Quran bagi tahu apa yang dilakukan oleh Al-Akhnas bin Syuraih As-Saqafi. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Muhammad dia nak bagi tahu, ada di kalangan manusia, kalau kamu dengar ucapan dia, yu'jibuk, menyebabkan kamu kagum, terpengaruh. Nabi Muhammad pun terpengaruh tahu dengan orang munafik. Nabi Adam AS terpengaruh dengan iblis. Bila terpengaruh, buat silap. Adakah kesilapan Nabi-Nabi itu melibatkan pada dosa? Tak. Itu dikatakan sebagai maksum. Nabi Muhammad SAW pun pernah buat silap. Nabi Daud AS pernah buat silap. Nabi Sulaiman AS pernah buat silap. Tapi adakah silap itu mencacatkan kenabian Nabi? Tak cacat sikit pun. Macam Nabi Muhammad SAW pernah sebut satu kisah berlaku pada zaman dulu berkait dengan seorang perempuan berebut dengan anak dengan seorang perempuan yang lain. Anda selalu cerita dekat sini, Puan Hazan pernah cerita ni. Kisah berkait dengan Nabi Daud AS didatangi oleh dua orang perempuan berebut seorang budak. Ibu tua, ibu yang muda. Ibu kata, anak aku. Ibu muda kata, anak aku. Bila nak selesai kalau bergaduh macam ni? Pergi jumpa Nabi Daud AS. Nabi Daud AS kata, yang ni budak ni dengan ibu yang tua. Kesian ibu tua tu. Kau muda tak payahlah. Mungkin ada harapan ada anak waktu lain. Ibu yang muda tak apa hati. Keluar daripada rumah Nabi Daud, bergaduh pula keluar. Mana boleh? Anak aku. Nabi Daud kata anak aku, kata ibu yang tua pula. Ibu muda kata anak aku. Gaduh-gaduh Nabi Sulaiman AS ni anak Nabi Daud AS. Dia pun tengok ni apa hal pula ada bergaduh kat sini ni. Dok bergaduh-gaduh tu dia pergi dekat ni, apa kau ada bergaduh ni? Ni tak puas hati. Sebab apa? Ni berebut seorang budak ni. Ini kata anak aku, dia tu kata ni. Padahal dia anak aku, kata ibu yang muda ni pula. Tak ada anak aku, dah beda dah kata anak aku. Tengok dah bergaduh tak selesai. Apa kata Nabi Sulaiman SAW? Pegawai kau mari sebelah pisau. Yang ibu tanya, pisau apa? Korang kan dah berebut seorang budak. Aku nak keradu ambil seorang sebelah. Selesai masalah. Dah berebut sangat kan. Aku keradu ambil seorang sebelah. Ibu yang tua ni, relax, cool. Tak ada masalah. Ibu yang muda ni bila dengar, lah kalau kau matilah budak tu. Tak ada beda dah kalau mati budak tu kan. Aku tak sanggup tengok budak dibunuh. Nangis-nangis ibu yang muda. Nabi Sulaiman terus buat keputusan, anak ini kepunyaan ibu yang muda, bukan ibu yang tua. Sebab nak kena bunuh dah, ibu boleh cool lagi. Itu bukan mak lah tu. Ibu yang sebenarnya tak sanggup tengok anak dia dibunuh. Nabi Daud silap tak? Silap. Tapi mencacat tak kenabian Nabi Daud? Tak cacat. Disebab kepada Nabi Daud AS. Mana silap ke tak silap? Nabi. Apa lagi cerita silap? Nabi SAW pernah silap daripada sudut mencantumkan pokok. Ada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Cerita Nabi SAW ni, dia pergi dekat kawasan tertentu orang Madinah yang duk cantum pokok tu dicantumkan untuk dapat buah kurma yang sedap. Itu Nabi Muhammad tengok kata dah cukup, jangan buat lah. Sahabat kata nanti buah kurma tak sedap lah Rasulullah. Hoi, tak, jangan buat lah, jangan buat. Kata jangan. Tak apalah sahabat kata jangan buat, tak buat lah. Duk tak lama Nabi Muhammad datang, makan buah kurma kat situ. Jadi tak sedap. Memang tak sedap sungguh. Makan, tak usah tak sedap macam dulu. Tanya sahabat Nabi. Sahabat kata, belah dulu kan kamu kata jangan cantum. Kami tak cantum lah, tak sedap lah buah ni. Sahabat cakap ke Nabi SAW. Nabi Muhammad terus sebut. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Maknanya sebelum tu Nabi Muhammad pun pernah buat silap. Nampak? Tapi adakah silap Nabi itu mencacatkan kenabian Nabi? Tak. Sebab kaedah orang ni mesti silap. Kaedah orang ni mesti silap. An-nas la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia itu tak boleh lari daripada salah dan lupa. Silap dan lupa. Ini kaedah manusia. Nabi Muhammad pun pernah buat silap, tapi silap Nabi tidak mencacatkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan silap Nabi tidak melibatkan kepada dosa. Gitu. Itu kena ingat. Apa lagi? Perang Badar Al-Kubra. Habis perang, tawanan perang. Nak buat macam mana tawanan perang? Nabi SAW pergi tanya sahabat. Pergi tanya sahabat Nabi. Siapa yang Muhammad tanya? Dua orang, sahabat besar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Khattab. Mula-mula sekali pergi tanya Umar. Ni Umar, nak macam mana ni? Orang kena tawan ni. Umar ni kita pun tahu, dia radikal. Dia keras sikit. Dia kata Rasulullah, yang kena tawan kau orang adik-beradik aku. Adik-beradik kamu, adik-beradik Abu Bakar. Jom kita bagi adik-beradik kita, jom kita bunuh seorang satu.
Selesai masalah. Umar punya pandangan, oh ni keras, kita dengar potential. Punya pandangan kan. Abu Bakar dia dengar, kita dengar potential Syekh Abu Bakar dengar lagi tension lagi tu. Dia dengar betul, kokah ni kamu ni. Abu Bakar pergi bisik Nabi Rasulullah, jangan bunuh, rasa tak patut bunuh. Kalau tengok, duduk fikir-fikir balik, boleh ada banyak manfaat ni boleh ambil ni. Sebab yang kena tawan ni sama ada bijak orang kaya tu je. Yang kaya tu, kita suruh bayar tebus, selesai masalah. Yang bijak-bijak ni, kita buka sekolah untuk huruf. Budak-budak kita lagi belajar, tak ada masalah. Nabi Muhammad setuju pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Setuju, setuju. Laksanakan pandangan tersebut. Duduk tak lama, Allah Ta'ala bagi teguh Nabi SAW nak nyatakan pandangan Umar tu lagi betul. Umar pula lagi betul. Jam Nabi Syekh. Cerita Nabi Muhammad pun buat silap, tapi terus ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silap tetap silap kerana itu manusia. Tapi silap Nabi tidak melibatkan kepada dosa. Itu yang dikatakan sebagai maksum. Maksum ni tidak melakukan dosa, atau maksum-maksum. Apa lagi? Nabi SAW duk sembang dengan orang besar kafir masa tu. Uzzamul kuffar, orang kafir yang besar-besar. Nabi Muhammad pergi jumpa, sembang, nak ajak berislam. Sebab Nabi fikir kalau orang besar masuk, orang bawah senang-senang masuk Islam. Memang macam tu kaedah orang ni. Kita ni Syekh, kadang-kadang ada orang masuk Islam ni sebab dia betul-betul yakin dengan Islam. Ada. Tapi kadang-kadang ada orang masuk Islam ni bukan kerana yakin dengan Islam pun. Masuk Islam ni sebab apa? Sebab bos aku masuk Islam. Ada gua betul tu. Kenapa masuk Islam? Ketua kampung pun masuk Islam. Sejarah Islam tanah Melayu, rajin masuk Islam. Islam kat negara Arab, gaduh tau, berperang. Itu Islam negara Arab. Nabi Muhammad SAW nak bawa Islam masuk ke Mekah, bawa banyak perang. Perang Badar, apa lagi? Uhud, apa lagi? Tabuk, Ahzab, macam-macam perang. Nak bagi Islam menang je, bukan susah mana pun. Buat dia senang, nak bagi Islam menang. Tapi nak boleh kemenang tu, ya Allah, perang Arab dulu. Sebab Arab memang keras, Arab. Orang Melayu ni, dia nak kutuk orang baca pantun. Orang Melayu orang Melayu nak kutuk orang baca pantun. Cakap senang, lama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama jadi menteri. Tu dia nak sini orang, dia nak gaduh orang tu. Orang Melayu lah. Ini bukan dengar punya pantun tau. Ini pantun Dr. Osman Awang. Dr. Osman Awang, seorang sastrawan Malaysia ni kan. Dia nak sini menteri-menteri tu mencuri lah apa tu. Dia baca pantun, cakap senang, lama ikan duri. Cakap bohong, lama-lama jadi menteri. Kata Dr. Osman Awang. Kita dengar pun boleh tahan. Ni lah orang Melayu tau. Orang Melayu ni istimewa dia nak kutuk orang pun baca pantun. Dia nak menjatuhkan orang pun baca pantun. Dia ada ayat-ayat power yang dia gunakan. Ni orang Melayu punya style. Islam tanah Melayu ni mengikut ceritanya, kalau dekat tanah Jawa tu siapa dia? Wali Songo. Katanya Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim. Nama dia Maulana Malik Ibrahim. Tu nama Wali Songo yang pertama. Songo ni bahasa Jawa ke? Buat 9 kan? Tanya orang Jawa lah, kau orang Jawa. Jadi cerita dia, Songo, apa yang Wali Songo yang mula tu? Maulana Malik Ibrahim. Dia ni, Tok Bomo lah, Tok Bomo. Boleh berubah orang. Ni cerita orang nama Maulana Malik Ibrahim. Orang masa tu, pakar-pakar Hindu. Bila Hindu sakit, cari Tok Bomo Hindu. Tiba-tiba Tok Bomo Hindu pergi berubat, tak jadi. Tiba-tiba jumpa dengan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik, boleh, tak ada masalah. Dia bagi, dia berubat lebih kurang, sehat. Orang Hindu sakit pun sehat. Wah, ini sudah magic. Macam ni kita nak ikut Muhammad ni. Bila ikut, robo-robo kawan ni Islam. Habis pakar-pakar masuk Islam. Tak berperang pun. Islam ni tanah jauh. Islam dekat Malaysia, Parameswara kan? Kalau ikut buku Buya Hamka, sejarah umat Islam, Buya Hamka, dia tak guna nama Parameswara. Dia sebut Permaisura. Aku tak tahu mana satu yang betul. Buku sejarah ni kalau baca 10 versi je dia. Kan? Dia kata Parameswara tu masuk Islam. Habis jangan dia pakai masuk Islam. Orang respect sangat dengan Parameswara. Parameswara ni hebat begitulah, begini sebab dia raja lah, apalah. Tiba-tiba Parameswara tu masuk Islam. Sebab ada pendakwah-pendakwah datang daripada negara Arab. Ada pendakwah-pendakwah datang daripada negara India. Ada pendakwah-pendakwah datang daripada negara China. Main-main kau dulu yang pergi dakwah kita orang Melayu ni, orang India, orang China tau. Hari ni Melayu pula pergi dakwah China tu. Terbalik habis. Sepatutnya dia lah kena dakwah kita. Sebab dulu kita ni Islam, Parameswara jadi Islam. Yang pergi dakwah tu pedagang India, pedagang China. Cheng Ho tu lah kan? Cheng Ho, Muhammad Cheng Ho tu kan? Muhammad Cheng Ho dia datang pergi ajak orang. Sebab tu kata je lah, kata Allah Alam lah. Jadi kata orang sejarah. Anda tengok dalam buku sejarah sebut
Islam masuk dekat Melaka tu, Cina. Sebab itu masjid-masjid orang bentuk dia macam bentuk rumah orang Cina. Ada orang cakap macam tu. Mungkin ya, mungkin tidak. Wallahu a'lam. Itu sejarah kan. Nah, tapi nak bagi tahu, Islam masuk tanah Melayu bukan dengan berperang. Islam masuk tanah Melayu dengan dakwah. Dengan dakwah ni Islam masuk di tanah Melayu bukan dengan berperang. Nabi dulu syekh berperang. Jadi gambarannya bila para suara-suara masuk Islam, habis yang lain pakai masuk Islam, teori tu Nabi Muhammad dah fikir lama dah. Bila masa Nabi Muhammad pergi jumpa dengan azamul kuffar, orang-orang besar kafir Quraisy pada masa itu, pergi jumpa dia orang, ajak masuk Islam, duk cerita untuk berhujah masuk Islam, dengan harapan dia orang masuk Islam, anak buah lain pakai masuk Islam. Tiba-tiba datang seorang sahabat, Abdullah bin Umi al-Maktum, sahabat buta tak nampak kan? Datang-datang tengok Nabi Muhammad, dengar cerita Nabi Muhammad dekat situ, dia pergi. Muhammad nak tanya hukum, Muhammad nak tanya hukum. Nabi Muhammad ni duk tengah duk cakap sedap, tiba-tiba Muhammad tu pergi tanya pula, Muhammad nak tanya hukum. Oh, terganggu lah Nabi Muhammad SAW pun. Tengok sekali buat tak layan, cakap lagi. Dia panggil lagi Muhammad nak tanya hukum, tengok lagi dia lagi. Lah sahabat 3-4 kali Nabi Muhammad muka dah berubah. Masam muka Nabi SAW. Terus cakap tu, panggil-panggil tu, tak tengok terus. Tak ada tak paling-paling ni, paling bedak. Bila tak paling tu, Allah Ta'ala tegur Nabi SAW dengan turun Al-Quran, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermasa muka dan berpaling ketika datang seorang sahabat buta yang bernama Abdullah bin Umi al-Maktum. Cerita daripada cerita dah bawa ni, Nabi Muhammad pun buat silap. Tapi silap Nabi SAW tidak melibatkan kepada dosa. Tu Nabi, kita. Kita dah lah silap, dosa pula. Masalah kita kan, dah lah silap, dosa pula. Tapi kaedah silap ni, dia bisa ada implikasi. Kaedah silap ni, walaupun silap tidak melibatkan pada dosa, tapi ada implikasi dia. Kita bawa kereta, terus silap, terlanggar lampu merah, silap. Jadi satu silap, ada satu lagi sengaja buat silap. Memang sengaja langgar lampu. Okay. Implikasi langgar lampu merah ni apa dia? Mungkin aksiden. Implikasi bila langgar lampu merah ni, kalau ada polis ke depan, kena saman pada muka. Betul-betul pasal kan? Ada kawan anak cerita, dia bawa kereta lagi, tapi dia terlepas daripada kena saman. Sebab apa? Sebab bila polis tahan dia, cepat-cepat dia pasal Quran kuat-kuat. Dia pasal Quran kuat-kuat. Polis tanya, cik bawa laju ni. Sorry lah cik, pasal Quran kuat sangat, syok sangat sampai terlupa. Pandai dia orang. Oh, terror kawan anak ni. Ada seorang kawan lagi Pakistan sekali. Dia ceritakan, kau buat lagi ni? Dia kata, pandai. Ada kawan cerita kan. Ada lagi seorang duduk kat kampung Melayu Sungai Buloh, tak ada lesen. Dia ni tak ada lesen, duduk kat sebelah kawan dia ada lesen. Pergi musafir, tengah perjalanan tu mengantuk, dia suruh kawan tak ada lesen tu bawa. Kawan ni bawa sampai depan, ada polis tahan. Boleh polis tahan, minta lesen, mamat pun ada lesen. Last sekali bila minta lesen, dia tak ada lesen, dia bagi IC, dia tu tanda tangan doa. Polis tu tengok, kau pasal kau doa? Saya doa biar cek pula lingkut tadi. Takutlah polis tu. Buat macam tu. Polis kata kau jalan, selamat mamat tu. Yang ni jahat. Ini jahat, pencuri kan. Ada dia fikir pelik-pelik ni, ada ramai orang pakai macam tu kan. Tapi ada tak orang bersadangan di pondok tu, guru dulu dah ada. Dia kata kalau kau nampak polis, kau buat silap, baca doa. Apa doa ni? Baca dalam surah tu, surah Yasin tu. Waja'alna sadan min khabim sadan tu kan. Baca ayat tu, kau baca insya-Allah selamat. Kata tunggu dulu. Tunggu dulu kata tau. Kenapa? Allah menukilkan saya. Cerita ni. Adalah cadangan-cadangan. Apa cerita tu? Tak apa, nak bagi tahu, kita ni buat silap melibatkan kepada dosa. Nabi-nabi dulu buat silap tapi tidak terlibat dengan dosa. Yang dikatakan maksum itu adalah silap yang tidak melibatkan kepada dosa. Silap tetap silap kerana Nabi Muhammad SAW itu orang macam kita juga. Jadi bila Nabi Adam AS ni, dia buat silap. Apa silap dia? Makan buah khuldi. Adakah silap Nabi Adam AS itu melibatkan pada dosa? Tak. Dia makan buah khuldi itu tak silap tau. Tak dosa tau. Walaupun benda itu silap, disebab pada Nabi Adam AS. Tetapi bila kau dah buat silap, dia mesti ada implikasi dia. Kalau kita tadi tersilap bawa kereta, terlanggar lampu merah, implikasinya adalah kena saman. Implikasinya mungkin aksiden. Kita bawa kereta, tersilap, orang terlanggar kita sebagai contoh, ataupun kita terlanggar orang. Apa implikasinya? Kita patah kaki. Contoh kan. Jadi implikasi dia, Adam AS bila buat silap pun ada implikasi dia. Apa implikasi dia? Muhammad keluar dari syurga.
Itu implikasi yang kena pada Adam alaihissalam. Macam mana Adam alaihissalam ni boleh terpengaruh ni? Kita tak boleh terima tau. Syekh, orang macam kita pun diuji oleh Allah Ta'ala. Dan ujian yang paling kuat ni Allah Ta'ala berikan kepada para Nabi. Sebab tu Nabi Muhammad SAW sebut Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling kuat kena uji oleh Allah SWT ni adalah para Nabi. Para Nabi ni uji paling dahsyat sekali lah. Setan yang pergi tu bukan kecil anak ni. Ni 7-8 paku pergi. Kalau kita ni setiap bulan paku pun tak ada. Itu pun dah ikut dah kan. Tapi nak cerita Nabi tu yang besar-besar pergi kacau mereka.